Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dapat kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran madah kita, subjek kita ini, subjek LAM ini kan. Alhamdulillah, insyaAllah pada kali ini kita masuk kepada topik yang baru. Topik tajuk kita Ad-Darsul Ashir. Tajuk kita yang ke-10 ya, pembelajaran kita yang ke-10 ya. Jauh dah kita ni, alhamdulillah okey dah lah ni. Dan tajuk kita yang ke-10 ini adalah Qissatun fil Iman wal Ihsan. Ia kisah tentang iman dan ihsan. Satu tajuk yang agak penting jugalah berkenaan dengan iman dan ihsan ini kan. Ada juga tajuk berkenaan dengan iman dan ihsan ini kan di dalam madah Usuluddin kan. Dalam Usuluddin pun ada juga kan. Dalam tajuk ini pun ada berkenaan dengan iman ihsan seperti dalam tajuk-tajuk Usuluddin kan. Dalam buku teks kita, muka surat 135 ya, boleh buka buku teks. Ya, kita masuk kepada muka surat 136. Ada di sini apa dia kata, istami' waraddid. Kita dengarkan dan ulang. Dengarkan sebutan itu yang betul, kemudian ulang. Yang pertama ya, af'alul iman wal ihsan. Tajuk dia berkenaan dengan af'al, perbuatan, perbuatan iman. Perbuatan yang menunjukkan kita ni melakukan keimanan wal ihsan, dan juga benda yang ihsan, benda yang ihsan ni apa? Buat benda baik. Yang pertama apa dia? Ini dalam kehidupan seharian kita kan. Yang pertama dia kata di sini, ana asharu al-layaliya bil khalwati ma'allah. Ana, saya, asharu. Asharu ni apa? Asharu ini saya berjaga. Saya bangun. Al-layali, pada waktu malam. Maksudnya saya berjaga malam ataupun saya bangun malam untuk apa? Bil khalwati ma'allah, untuk khalwah. Kalau dalam bahasa Melayu tu orang selalu sebut khalwat. Bila sebut khalwat ni kadang benda tak elok kan, benda tak baik kan kalau kita dalam bahasa Melayu tu kan. Ada orang kena tangkap khalwat katanya. Tapi khalwah dalam bahasa Arab ni sebenarnya apa maksud dia? Khalwah ni maksudnya bersendirian. Bersendirian ma'allah, bersama Allah. Dipilih waktu malam kan lebih sunyi, lebih tenang, boleh kita bersendirian. Kalau waktu siang ini sibuk dengan hal-hal pekerjaan sebagainya, sekolah sebagainya kan. Jadi saya berjaga malam untuk bersendirian dengan Allah. Maksudnya kita boleh fokus beribadah pada waktu malam tersebut. Ini menunjukkan perbuatan-perbuatan iman kita lah. Yang kedua, ana ata'amalu ma'an nasi mu'amalatan hasanatan. Ana, saya ata'amalu, saya bergaul ataupun saya ata'amal, berinteraksi ma'an nasi, bersama manusia, mu'amalatan, dengan pergaulan, dengan interaksi, hasanatan, yang baik. Ini menunjukkan kepada af'alul ihsan, perbuatan ihsan kita buat baik. Saya berinteraksi dengan manusia dengan interaksi yang baik. Maksudnya kita bergaul dengan orang tu dengan cara yang baik lah, bukan dengan cara yang buruk. Cakap dengan kasar, menengking, tak sopan, tak hormat orang, itu bukan muamalah yang baik. Kita nak tunjuk ihsan, kita buat muamalah yang baik. Yang kedua, yang ketiganya, ana uaddi al-amanati wal mas'uliyati. Ana, saya uaddi, saya menunaikan. Saya menunaikan al-amanat, amanah. Kita bila diberi amanah, kena tunaikan amanah-amanah, wal mas'uliyah, dan juga tanggungjawab. Saya menunaikan amanah dan tanggungjawab. Apa yang diberi dan amanah yang tanggungjawab yang dipikul, perlu kita lakukan dengan sebaiknya. Yang keempat, ana uksiru al-i'tikafa fil masjidi. Ana, saya uksiru. Uksiru apa? Kasir. Kasir banyak. Maksudnya saya memperbanyakkan. Saya membanyakkan al-i'tikaf fil masjid. Beriktikaf di masjid. Ini menunjukkan perbuatan iman kita tu. Orang banyak iktikaf di masjid ni apa? Apa yang dicari?
tak lain tak bukan hanyalah pahala di sisi Allah kan. Jadi buat banyak iktikaf untuk kita dapat pahala. Iktikaf ni buat di masjid, tak ada buat di rumah. Buat rumah, iktikaf rumah tak dapat pahala di situ. Yang kelima, ana uzhiru asyukra lillahi ta'ala. Saya uzhiru, menzahirkan. Saya menzahirkan asyukra, syukur lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Apa yang kita dapat, nikmat yang Allah beri pada kita menzahirkan kesyukuran kita. Menzahirkan syukur kita pada Allah ni bukan setakat ya Allah terima kasih, ya Allah aku syukur padamu. Bukan setakat lisan bercakap semata-mata. Menzahirkan kesyukuran kita itu dengan ketaatan kepada Allah. Itu baru betul-betul menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Dan yang keenam, ana atamanna as-sawaba indallahi. Ana atamanna. Saya mengharapkan as-sawab, pahala indallahi, di sisi Allah. Jangan kita buat sesuatu perkara tu nak dapat pujian, nak dapat nama, glamour di dunia semata-mata. Apa yang kita buat tu kita nak buat dengan redha Allah, dapat pahala di sisi Allah. Tak ada pahala ni bukan boleh dapat daripada orang. Minta kat keluarga kita sendiri pun nak pahala sikit pun tak dapat kat dunia ni. Pahala ni hanyalah datang daripada Allah. Inilah dia perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada iman dan ihsan. Tak kira muamalah kita itu dengan Allah ataupun muamalah sesama makhluk, sesama manusia. Okey. Itu dia berkenaan dengan 136. Okey, kita pindah pula pada seterusnya. Muka surat 137, istami' wa karrir. Dengarkan dan ulang. Okey. Tajuk dia qissatun fil iman wal ihsan. Kisah tentang iman dan ihsan. Yang merupakan ini sebenarnya satu hadis, hadis Nabi SAW, dan tak silap rasanya ini ada dalam tajuk Usuluddin kita. Buku Usuluddin tu cuba tengok dalam bab hadis. Ada kan ini cerita tentang iman, Islam dan ihsan ini. Kita baca sama-sama hadis ini kan. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Bainama nahnu, tatkala kami, tatkala kami, julusun, sedang duduk, inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah. Para sahabat ni duduk dengan Rasulullah, mungkin buat halaqah, berkumpul begitu. Zata yaumin, pada suatu hari, idza tala'a alaina, tiba-tiba, tala'a, telah muncul alaina, kepada kami, rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadis siyabi, syadid, sangat, bayadi, putih, as-siyabi, pakaiannya, baju dia tu. Kami ni, para Sayyidina Umar dengan para sahabat duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki, baju dia sangat putih, cantik lah, tak ada kotor. Lagi, syadidus sawadis sya'ri, sangat hitam rambut dia, rambut pun hitam, cantik aja. La yura alaihi asarus safari, la yura, tidak nampak, tidak dilihat, alaihi, ke atas dia, ke atas lelaki yang datang ini, asaru, kesan, as-safari, kesan bermusafir, kesan dia ni berjalan jauh. Kan negara Arab ni kan dia banyak padang pasir. Kan bila kalau banyak padang pasir, kalau orang tu orang yang musafir, orang datang daripada jauh, pasti dia akan nampak pada dia ini, baju dia ni berdebu, kotor. Rambut pun tak adalah hitam, dia tu nampaklah debu-debu, putih-putih gitu, terkena debu. Tapi dekat dia ni tak ada kesan-kesan musafir dia ni. Nampak elok pakaian dia tu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifuhu, dan tidak mengenalinya, minna, daripada kalangan kami ini, ahadun, seorang pun. Kita tak nampak pada dia kesan dia ni musafir, maksudnya bukan kesan dia orang jauh, maksudnya tak ada kesan musafir, maksudnya dia orang sini lah, orang dekat-dekat. Tetapi la ya'rifuhu minna ahadun, tapi kami tak kenal, tak ada seorang pun daripada para sahabat ni kenal dia. Maksudnya dia ni bukan orang sini, tapi orang jauh, orang luar, tapi tak nampak pula kesan musafir dia tu. Dia datang hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang dia ni, terus datang
menuju ke arah Nabi SAW, duduk depan Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Fa'asnada, dia meletakkan, menyandarkan, mendekatkan rukbataihi, kedua belah lututnya, ila rukbataihi, kedua belah lutut baginda Nabi. Maksudnya dia duduk macam duduk tahiyat gitu kan, duduk tahiyat awal tu kan, lutut bertemu lutut. Nah, ni baginda Nabi dengan dia duduk lutut bertemu lutut begitu. Datang-datang terus duduk begitu depan Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Wa wada'a, dan dia meletakkan, laki itu dia meletakkan kaffaihi, kedua-dua tapak tangannya, ala fakhidhihi, di atas dua peha Nabi. Datang dulu letak lutut temu lutut, tangan letak kat atas peha Nabi. Oh, siapa orang ni tiba-tiba datang buat gitu kan? Waqala, dan dia berkata, lelaki tu kata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Khabarkan, beritahu aku tentang Islam. Datang duduk gitu terus tanya, bagi tahu aku tentang Islam. Islam ni apa dia? Faqala lahu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi jawab apa dia Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islamnya adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimas solah, dan mendirikan solat. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan menunaikan haji di Baitullah. In istata'ta, jika kamu mampu untuk menunaikan haji itu, ilaihi sabila, kepadanya, kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Maksudnya, bila tanya tentang Islam, Islam ni apa? Yang berkenaan dengan 5 rukun Islam tu lah. Qala, maka dia dah tanya tadi. Qala, dia jawab, lelaki tu kata, Sodaqta, ya betul. Kamu kamu benar. Fa'ajibna, maka para sahabat Nabi, Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat ini, fa'ajibna, kami rasa pelik lahu, dengan dia ni, dengan laki ni tadi. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'aluhu, dia yang tanya, wa yusaddiquhu, dan dia yang membenarkannya, dia yang membetulkannya. Tak ke rasa pelik? Selalunya bila orang tanya soalan ni, dia tak tahu. So, dia tanya soalan nak dapatkan jawapan. Tapi bila baginda Nabi bagi tahu jawapan, dia kata, ya betul. Maksudnya dia dah tahu, bukannya dia tak tahu. Dia tanya, dia yang kata betul. Pelik siapa lelaki ni kan? Qala, kemudian dia berkata lagi, dia tanya lagi, akhbirni anil iman. Khabarkan, bagi tahu pula aku tentang iman. Tadi tanya tentang Islam, tanya pula lagi tentang iman apa? Qala, maka baginda Nabi jawab, an tu'mina billahi, kamu beriman dengan Allah. Itulah iman ni. Beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman dengan qadar, ketetapan Allah ini, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Bila tanya tentang iman, rukun iman yang 6 itu. Qala, maka bila laki tu dengar jawapan baginda Nabi, dia kata, qala sadaqta, ya betul. Pelik. Dia tanya, dia kata betul lagi. Kemudian dia tanya lagi, qala, dia tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Qala, maka baginda Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. An ta'budallah, kamu beribadah, kamu sembah Allah, ka'annaka, seolah-olah, tarahu, kamu melihatnya. Seolah-olah kamu beribadah ni, kamu lihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, dan jika kamu tak melihatnya, kamu tak lihat Allah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah sentiasa lihat kita ni, tak boleh lari mana-mana. Rawahu Muslim. Hadis ini, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi siapakah sebenarnya lelaki ini? Lelaki yang tanya ini sebenarnya adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni datang menyerupai seorang lelaki, tanya-tanya tentang iman, Islam, ihsan ni, untuk supaya orang yang dengar waktu itu tahu apa dia iman, Islam, ihsan, nak ajarkan kepada yang ada para sahabat waktu itu. Itulah dia tentang kisah, satu kisah malaikat datang. Okey, seterusnya ke surat 138. Ada satu tarkib. Kalau kita baca setiap tajuk ada. Ini berkenaan dengan
kita mendoakan kemudahan, mendoakan kejayaan seseorang itu. Kita boleh ucapkan waffaqakumullah. Waffaqakumullah. Moga Allah menangkan kamu. Moga Allah menjayakan kamu. Ikutlah waffaqakum. Kum ni untuk kamu semua yang ramai. Kalau kita nak sebutkan kepada seorang saja lelaki, kita pakai ka lah kan. Ka untuk kamu seorang lelaki. Kalau untuk perempuan, ki. So boleh tukar saja waffaqakallah. Itu untuk semoga Allah menangkan kamu untuk seorang lelaki. Kalau untuk seorang perempuan, waffaqakillah. Semoga Allah menangkan kamu untuk perempuan. Kum untuk ramai. Okey, tengok contoh ayat dia tu. Al-mawqiful awal. Situasi yang pertama, at-talamis. Pelajar-pelajar tu bagi tahu dekat ustaz dia. Ya ustaz, wahai ustaz, sanataqaddamu. Kami akan menghadapi lil imtihan, peperiksaan fil usbu'il qadim. Pada minggu hadapan. Kami nak periksa minggu depan ni ustaz. So ustaz dia doakanlah mereka kan. Satanjahuna, kamu akan berjaya. InsyaAllah. Dia kata, kamu akan berjaya insyaAllah. Wafaqakumullah. Ya, moga Allah menangkan, jayakan kamu semua. Okay, itu contoh yang pertama kan. Yang cakap talamis, ramai pelajar. So, dia ustaz tu bagi doa wafaqakum kan. Al-mawqif tsani, situasi yang kedua, al-la'ibun, pemain-pemain. Ni pemain bola lah kan. Fariquna, dia kata pasukan kami, tim kami, sayuqabilu, akan bertemu, akan bertembung dengan al-fariq al-ahmar, dengan pasukan merah fi mubaratil quratil qadam, dalam pertandingan bola sepak. Dia bagi tahu dekat laibun ni pemain, bagi tahu dekat mudarrib. Mudarrib ni apa? Jurulatih. So jurulatih doakan mereka, wafaqakumullah, ya, moga Allah menangkan kalian semua fi hadhil mubarah, di dalam pertandingan ini, insya-Allah, dengan izin Allah. Okey. Al-mawqifus salis, situasi yang ketiga, macam mana pula at-tilmiz. At-tilmiz seorang pelajar. Seorang je. Kalau yang ramai tadi wafaqakum, ini untuk seorang pula, macam mana nak pakai. Pelajar ni bagi tahu dekat ustazah dia, ya ustazah, wahai ustazah, sausyariku, saya akan menyertai fi musabaqati, di dalam pertandingan tilawatil Quran, dalam pertandingan tilawah Quran, ghadan, besok. Dia bagi tahu kat ustazah dia. Ustazah dia kata, satanjahu, kamu akan berjaya insya-Allah, dengan izin Allah. Wafaqakallah, ya, maka Allah menangkan kamu. Wafaqaka, dia pakai ka, bukan pakai kum kan. Situ tengok. Yang keempat, mawqifur rabi', situasi yang keempat, ni untuk seorang juga, tapi untuk perempuan. Macam mana? Nurul Ain. Nurul Ain dia bagi tahu dekat walid, ayah dia. Nurul Ain ni anak dia perempuan. Ya walidi, wahai ayahku. Indi, saya ada muqabalatu. Apa nama? Temuduga. Muqabalah apa? Temuduga. Interview. Interview al-iltihaqi. Interview kemasukan. Temuduga kemasukan bil jami'ah, ke universiti. Ghadan, besok. Nak masuk universiti ada temuduga kan. Saya ada temuduga kemasukan universiti besok, dia bagi tahu kat ayah dia. So ayah dia al-walid kata wafaqakillah, ya, semoga Allah memberi kemenangan, kejayaan kepada kamu, ya binti, wahai anak perempuanku. Okey, itu dia cara guna wafaqakumullah, wafaqakallah, wafaqakillah. Okey. Okay, seterusnya lihat pada 139, Al-Hikam wal-Amsal, kata-kata hikmah kita hari ini. Apa dia? Al-ihsan yaqta'ul lisan. Ihsan, berbuat baik. Kita berbuat baik ini yaqta'ul lisan, boleh memotong lisan, percakapan, lidah kita ni boleh potong. Orang duk kutuk-kutuk kita ini, kita buat baik dekat dia, diamlah dia, senyaplah dia. Orang buruk-burukkan kita buat aja baik. Bila kita buat baik, orang dia boleh yaqta'ul lisan, memotong lisan, memotong percakapan orang tu. Kita orang kutuk-kutuk pun kita buat baik, lama-lama dia diam, senyaplah. Itu maksud daripada kata-kata hikmah ni. Hikam ni kat al-ihsan yaqta'ul lisan. Tengok kisah ni macam mana maksud hikam wal amsal ni. Qasim
tilmizun zakiyun. Qasim, seorang pelajar ni, nama dia Qasim, tilmizun zakiyun. Dia seorang pelajar yang pandai. Dia ni pandai Qasim ni. Wahwa, dan dia yuhibbu, suka musa'adatal muallimina. Qasim adalah pandai. Lagi dia suka menolong, musa'adah, dia suka menolong muallimina, guru-guru dia. Hatta sehingga dia ni yakuna menjadi ahabba ilahim, lebih disayangi daripada mereka, min asdiqaihi al-akhirin, daripada rakan-rakan dia yang lain. Dia ni pandai, dia ni rajin pula tolong cikgu-cikgu, maka cikgu-cikgu sayanglah kepada dia lebih daripada kawan-kawan dia yang lain. Bila orang dah lebih sayang kat dia ni, mulalah ada orang dengki kan. Yahsuduhu, maka datanglah perasaan hasad, dengki. Sadiquhu, kawan dia ni. Sa'id ni. Sa'id ni mulalah rasa dengki dekat Qasim. Cikgu asyik sayang kat Qasim aja kan. Maka apa si Sa'id ni buat? Wa yusi'u, dan dia memburuk-burukkan ilahi kepadanya, kepada Qasim ni tadi. Qawlan wa fi'lan, dengan kata-kata dan perbuatan. Punyalah dengki kan Sa'id ni dekat Qasim, sampai buruk-burukkan si Qasim ini. Tapi apa Qasim buat? Lakinna, akan tetapi Qasiman, Qasim la yaruddu, tidak membalas ala isaatihi, atas keburukannya. Walaupun si Sa'id ni duk kutuk-kutuk, duk memburuk-burukkan Qasim ni, tapi Qasim tak membalas keburukan, kejahatan si Sa'id itu. Dia diam aja, dia buat je baik. Tapi tak kisah dengan apa yang dikatakan si Sa'id ni tadi. Tiba-tiba zata yaumin, pada suatu hari, yusabu, telah menimpa Sa'idun, Sa'id ini telah ditimpa bil huma, dengan demam. Tiba-tiba dia sakit demam pula satu hari. Wa yaghibu, dan dia tidak hadir anil madrasati, ke sekolah, salasata ayyamin, selama 3 hari. Sa'id kena demam sampai tak datang sekolah 3 hari. Faqama, maka si Faqama Qasimun, maka Qasim ini dia melakukan biziaratihi, melakukan ziarah fi baitihi, ke rumahnya, ke rumah Sa'id. Bayangkan orang dah burukkan kita, hasad dengan kita, tapi Qasim masih pergi ziarah Sa'id dekat rumahnya. Bila dengar si Sa'id ini demam, sakit kan. Wa yahmilu, dan membawa ma'ahu, bersamanya, hadiyatan li Sa'idin, membawa hadiah untuk Sa'id. Dah lah datang ziarah, siap bawa hadiah lagi kepada Sa'id. Buah apa? Buah tangan. Ya Allah, baiknya si Qasim ni kan. Yafrahu Sa'idun, gembiralah si Sa'id ini biziarati Qasim, dengan ziarah Qasim ini. Wa yatlubu al-afwa minhu, wa yatlubu, dan dia meminta al-afwa, minta maaf, minhu, daripadanya, daripada si Qasim ini tadi, ala isaatihi, di atas perbuatan buruk dia, nahwahu, terhadapnya, terhadap Qasim ini tadi. Maka Qasim wa'afa anhu Qasimun, dan Qasim memaafkan dia, memaafkan Sa'id ini. Baik kan, mulia hati Qasim ni, tak ada nak balas pun. Orang buat buruk kat kita, kita balas balik. Tidak. Wa yakunu Qasimun wa Sa'idun, dan menjadi Qasim dengan Sa'id ini ba'da zalika, selepas daripada ini, sadiqaini hamimaini, dua orang sahabat yang karib, dua orang sahabat yang rapat. Itulah dia pengejaran yang boleh kita tengok daripada Hikamul Amsal ni. Kata apa? Ihsan yaqta'ul lisan. Buat baik ni boleh memotong lisan kita. Kita orang kutuk pun kita buat baik, insya-Allah orang tu akan diberikan kesedaran. Okey. Seterusnya. Okey, sikit lagi. Muka surat 140. 140. Perbualan. Istami' wa ajri al-hiwar. Dengar dan kita jalankan perbualan ini. Perbualan bersama dengan Ustazah Nora. Ustazah Nora ni anak murid, dia tanya dia kan. Yang pertama Ulia. Ulia dia tanya dekat Ustazah. Ya Ustazah, wahai Ustazah,
Mal muradu bil iman? Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Ustazah Nora kata, iman ini apa? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisan, dan berikrar, menyebutkannya dengan lisan. Itu dia iman. Kita apa nama tadi? Membenarkan dalam hati kita iman itu, dan kita sebut dengan lisan kita. Bukan kita dalam hati yang perlu ungkapkan dengan lisan. Maka Hamzah tanya, Hamzah anak murid dia tanya, kaifa usaddiqu bil qalbi? Bagaimana kita nak membenarkan dengan hati tu, iman tu. Macam mana kita nak benarkan dengan hati? Ya ustazah, wahai ustazah. Maka ustazah Nora kata, an tusaddiqa bi qalbika. Kamu membenarkan di dalam hati kamu bi anna ad-dinal haqqa, bahawa agama yang sebenar, agama yang benar huwa adalah dinul Islam, agama Islam. Itu maksudnya membenarkan dalam hati. Kita benarkan agama yang benar, agama yang betul hanyalah agama Islam, bukan agama-agama yang lain. Agama yang lain kita tolak. Dia bukan agama yang betul, agama yang sesat, agama yang tidak membawa kepada tauhid. Agama yang benar hanyalah agama Islam. Kita letak, sematkan dalam hati kita. Kemudian Umar pula tanya, wa aina makanu syahadataini ya ustazah? Bagaimana pun, di mana, aina dan di mana, makanun, tempat, syahadataini, dua kalimah syahadah. Ya ustazah, wahai ustazah, kat mana pula tempat syahadah tu? Kata tadi benarkan dengan hati dan sebut dengan lisan. Dekat mana syahadah ni? Dekat lisan kita ke dekat hati? Kata Ustazah Nora, makanuhuma, tempat kedua-duanya, dua kalimah syahadah itu, fil lisan, di lidah kita. Haisu, yang mana, annana, kita ini, nuqirruhuma, kita berikrar dengannya, mengikrarkannya, bersaksikan dengannya. Kita sebut, lafazkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia. Tempatnya di lisan itu. Kita ungkap dan kita mengikrarkan dia. Bukan setakat sebut tapi tak ada ikrar kita tu. Ikrar itu penting. Maksudnya kita pegang teguh dengan apa yang kita sebutkan itu. Sumayyah pula tanya, lakin, tetapi, akan tapi, hal yakfi, adakah cukup al-imanu biqalbi wal lisani faqat? Hal yakfi, adakah cukup iman itu bilqalbi, dengan hati, wal lisan, dan lisan, faqat, sahaja? Cukup ke kita katakan dalam hati kita sebutkan dengan lidah kita, dah beriman ke kiranya? Ustazah Nora kata, tab'an la, semestinya tidak. Innal imana, sesungguhnya iman ini, la buddha, tidak boleh tidak. Maksudnya semestinya iman ini, minal qalbi, daripada hati, wal lisani, dan lisan, wal jawarihi, dan anggota badan kita ini, ma'an, bersama-sama. Dia merangkumi tiga ni, hati, lisan dan anggota. Bukan setakat hati saja, bukan setakat lisan saja, bukan setakat anggota saja. Perlu ada tiga-tiga ini barulah dikatakan iman. Kau Umar tanya balik, fakaifa al-imanu bil jawarihi? Izan, fakaifa, maka bagaimana al-iman bil jawarih? Macam mana iman dengan anggota ini? Izan, jadinya macam mana? Tadi Ustazah terangkan tentang iman dengan hati, iman dengan lisan, iman dengan anggota ni pula macam mana? Ustazah Nora bagi tahu macam mana iman dengan anggota ini. Alaina, ke atas kita, wajib untuk al-qiyamu, mendirikan, bil ibadat, dengan ibadah-ibadah, kas solati, seperti solat, was saumi, dan puasa, was zakati, dan zakat, wa nahwiha, dan lain-lain lagi. Itulah dia iman dengan anggota ni tadi. Kita melakukan segala ibadah. Jami'ut talabah, semua pelajar kata apa? Syukran ya ustazah, fahimna fahman jayyidan. Syukran, terima kasih wahai ustazah. Fahimna, kami dah faham. Faham dah tentang iman ini. Fahman jayyidan, dengan kefahaman yang baik. Barulah jelas berkenaan dengan iman ni. Iman ni bukan setakat dalam hati aja. Kalau kita berkata kita beriman, maka perlu lakukan ibadah-ibadah yang Allah suruh itu. Puasanya, solatnya, zakatnya, dan bagai-bagai lagi. Taat ibu bapa, amanah, dan sebagainya. Okey.
Itulah dia berkenaan dengan iman. Ya, seterusnya muka surat 141. Ni kita dah belajar dah. Kita terus saja berkenaan dengan alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Ya, banyak kali dah kita dah ulang, boleh tengok saja kan. Asyarru, ar-ruknu, as-sabilu, az-zanbu, at-taubah. Semua syamsiah kan. Qamariyah al-iqab, al-qana'ah, al-qadar, al-khair, al-insaf. Ya. Okey. Lagi seterusnya. Rasanya cukuplah sekadar itu untuk pertemuan kali ini ya. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung lagi berkenaan dengan tajuk kita ini, berkenaan dengan iman dan ihsan ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.